الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat, mukminin mukminat, sidang jamaah rahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bertemu lagi pada malam ini untuk siri kuliah At-Tartil Tarannum Murattal Asbabun Nuzul dan perbincangan ayat sambungan kepada surah Fussilat yang kita bincangkan pada bulan lepas, saudara. Surah Fussilat ayat 39 dan seterusnya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة
اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها
بظلام للعبيد. صدق الله العظيم. Baik, tuan-tuan dan puan rahmat Allah sekalian, lebih kuranglah bacaan tadi satu muka surat daripada surah Fussilat, bahagian yang kelima. Baik, dalam muka surat ni tuan-tuan, cuba tengok ayat di depan ini, ayat nombor 44 lah. Kalau tuan-tuan nak buka dalam telefon pun boleh, ayat nombor 44 surah Fussilat. Laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. Baik, asalnya perkataan ni a'jamiyyun wa arabi. Baik, dalam bacaan kita Hafs daripada Asim membaca dengan pertengahan pada bunyi yang kedua. Yang pertama baca yang kedua pun sepatutnya baca juga. Tetapi kaedah dalam perbincangan ulama-ulama qurra, bahkan ulama lughah, ulama bahasa sendiri pun, orang Arab ini bila berjumpa dua huruf, dua-dua hamzah, dua-dua hamzah, dia akan jadi tu. Jadi orang Arab ni dia berat, listiqal atau ta'adzur, apa semua, dia ada sebab-sebab dia lah. Tapi selalunya mereka akan merasa berat untuk menyebut dua hamzah. Kita senang je dah, tu okey je, tak ada masalah. Dengan sebab itu tuan-tuan, bacaan di sini ya, dari sudut riwayatnya ialah baca dengan nama tashil. Tashil tidak disebut dengan hamzah yang jelas, di antara harakat dan juga di antara hamzah dan harakat tadi, baina, tengah-tengah. Jadi dia tak bunyi dia bunyi cuba tuan-tuan, dia yang kedua tu lah, a'jami, cuba a'jami, dia pertengahan. Ada juga ulama menamakan bacaan ni baina, sedang ataupun tengah-tengah saja, tidak dijelaskan huruf tersebut. Baik, laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Tak apalah, tuan-tuan ambil sini je. A'jamiyyu wa arabi. Jamiyyu. Cuma dalam bacaan ini tuan-tuan, la budda min at-talaqqi wal musyafahah. Tidak boleh tidaklah dia kena bertalaqi dan musyafahah dengan guru. Walaupun tulisan ni mungkin kita boleh bacalah, tetapi dari sudut bacaan yang sebenar, menekuni bacaan ini kena berguru. Cuma alhamdulillah malam ni tuan-tuan kita dapat lalu satu bacaan. Mudah-mudahanlah kita terus dapat belajar Al-Quran. Yang selebihnya tuan-tuan kena menghadap guru jugalah, ya. Sebab kalau ustaz nak pergi seorang-seorang ni, maka dia akan jadi ini kuliah tajwid Quran pula, ya tak? Sedangkan kita ambil secara umum sahaja perkara ini untuk kita lepas ini kita bincangkan ayat-ayat berkenaan dengan surah Fussilat. Baik, sebenarnya
Ustaz ada bawa bacaan yang lain, tapi tak apalah. Untuk perhatian kita bersama, kita ambil saja yang tashil pada ayat nombor 44 tadi. Laula fussilat ayatuhu ajamiyyun wa arabi. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat buat latihan perkara tersebut. InsyaAllah dia akan menambah baik bacaan Al-Quran kita. Wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah. Dan daripada tanda-tanda kekuasaannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, bahawa kamu melihat bumi yang tandus. Fa idza anzalna 'alaiha al-ma' ihtazzat wa rabat. Apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan air ke atasnya, maka bumi itu hidup dan mula memberi hasil. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkannya, itulah juga yang akan hidup semua yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat berkuasa terhadap setiap sesuatu. Innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna 'alaina. Sesungguhnya orang-orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat kami. Ilhad ni makna menolak ataupun mengatakan bahawa tidak ada dan seumpamanya. La yakhfawna 'alaina, tidak akan tersembunyi daripada kami perkara tersebut. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Adakah sama orang yang dicampak dalam neraka, lebih baik ia daripada orang yang datang ke hari kiamat dalam keadaan aman sejahtera, mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala? Jawapannya tentu tidak sama. I'malu ma syi'tum. Buatlah apa yang kamu suka di atas muka dunia ini. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa sahaja yang kamu kerjakan. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang kafir, dia terhadap Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala datangkan, turunkan itu, mereka kufur. Wa indahu lakitabun aziz. Sesungguhnya kitab itu, yakni Al-Quran, sangat benar, sangat hebat, perkasa ia. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfih. Tidak datang yang batil, sama ada di hadapan, sebelum atau selepasnya. Di dalam Al-Quran itu tanzilum min hakimin hamid. Semua itu turun daripada Hakim, yakni Allah Maha Bijaksana dan Maha Mulia. Tuan-tuan muslimin-muslimat rahmati Allah sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan antara ketandaan ayat-ayat ataupun kuasa yang Allah Subhanahu wa taala buat. Orang yang berfikir, orang yang merenung, maka dia akan nampak, iaitu tanah yang asal kering kontak. Tanah yang asal kering kontak, kita kata tanah itu tanah mati dah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala datangkan hujan. Bila datangkan hujan, tiba-tiba tanah tersebut menjadi subur. Bila ditanam, rupanya naik tanaman itu, tumbuh tanaman tersebut, buah pula. Allah, Masya Allah. Dan ini tuan-tuan, lebih lagi kita dapat tengok pada zaman sekarang ni tuan-tuan. Kalau kita undur ke belakang sekitar 30-40 tahun ke belakang, tuan-tuan tengok tanah Arab itu, di Mekah, Madinah dan sekitar Jaziratul Arab, Bahrainnya, Omannya, sekeliling itu tuan. 30-40 tahun yang lepas tuan-tuan, tanah ini adalah tanah kering kontak yang tidak ada apa-apa. Tetapi sekarang tuan-tuan, kalau kita pergi sekarang, kita akan melihat macam mana berubahnya hampir 100%. Berubahnya hampir 100%. Dan tuan-tuan, ini adalah satu bukti yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan bahawa tanah-tanah yang kering kontang itu bila disaliri dengan air, diturunnya hujan dan seumpamanya, tanah itu rupanya hidup balik. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta. Kerja menghidup benda mati ni, tak kira lah tanah ke orang, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Cuma tuan-tuan,
bila keadaan tempat di tanah Arab yang begitu kering kontang dulu, tetapi sekarang dah mula menghijau pula luar biasa. Rupanya bila kita rujuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sana ada satu ketandaan yang lain. Tidak akan berlaku hari kiamat, sehinggalah tanah Arab itu akan murujan wa anhara, akan menjadi menghijau dan penuh dengan saliran-saliran sungai-sungai yang sama ada dibuat orang dan seumpamanya. Tidak akan berlaku kiamat sehingga keadaan tersebut berlaku. Nampaknya tuan-tuan, dari sehari ke sehari perkara ini sedang berlaku. Allahumma, cukuplah kalau tuan-tuan pergi ke umrah sekarang ini, tuan-tuan akan melihat. Kalau Ustaz pergi sekitar 20-30 tahun yang lepas, tuan-tuan, memang kering kontang sungguh lah. Sekarang tuan-tuan, sebelum PKP hari itu Ustaz dah pergi kan? Di sana tuan-tuan akan melihat di atas bukit-bukit yang dulunya kering kontang itu nampak hijau gitu tuan-tuan. Walaupun tidak penuh lagi, tapi menghijau tu nampak. Kesan apa tuan-tuan? Naiknya tumbuh-tumbuhan di atas bukit yang kering kontang itu. Jadi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nampaknya syai'an fa syai'a, sedikit demi sedikit makin dekat kita kepada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hari kiamat. Semoga Allah selamatkan kita semua daripada keadaan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik. Tuan-tuan, ada satu golongan manusia pula, ada satu golongan manusia yang dia beranggapan perkara yang jadi gitu tu, tanah kering kotan, hujan turun apa semua, akhirnya jadi tumbuh-tumbuhan dan seumpama, itu sudah dalam bentuk yang nature. Bentuk yang nature, gitu dah keadaan yang berlaku, hukum adatnya begitu. Tuan-tuan, walaupun kita setuju pada asasnya memang berlaku hukum adat, tapi hukum adat ni dia tidak berlaku dengan sendirinya. Ada satu kuasa yang sedang memantau, yang sedang menguruskan perkara ini, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan, sebabnya tidak mungkin alam yang begini hebat, dengan langit, bumi, bukit, bukau semua sekali ini, perjalanan alam ini berlaku dengan sendiri tanpa ada sesiapa yang mengawalnya. Jadi golongan mulhid ataupun golongan orang tidak percaya kepada perkara ini, dia kata berlaku sendiri. Tak boleh terima tuan-tuan, akal tidak boleh terima. Usahkan perkara besar-besar, langit, bumi, bukit, bukau semua sekali itu pun tak boleh diterima akal. Bahkan yang kecil-kecil kalau berlaku dengan sendiri pun tak boleh terima akal. Contoh mudah tuan-tuan, Ustaz katakanlah, sebelum Ustaz datang mengajar tadi, meja ni tak ada. Meja ni tak ada. Bila adanya? Tadi petang, bila Ustaz nak datang mengajar tadi, tiba-tiba je, secara tiba-tiba ada gergaji, ada pokok kat belakang tu tuan-tuan. Lalu gergaji tu pergi potong dengan eloknya apa semua. Kemudian yang dipotong tadi datang bersusun-susun begitu, membentuk satu meja dengan pakunya apa semua. Tak ada siapa buat. Akhirnya lepas maghrib ni sempatlah ustaznya duduk atas ni dan mengajar menggunakan meja ini. Agak-agak masuk akal tuan-tuan. Jawapannya tak boleh terima akal. Tak boleh terima akal. Kenapa? Tak mungkin. Mesti ada pembuatnya. Itu akal tak nak terima bahawa dia jadi dengan sendiri. Ini meja yang mudah je. Apatah lagi tuan-tuan yang begitu besar, langit, bumi, bukit, bukau dan semua sekali ini, 7 petala langit dan 7 petala bumi ini berlaku dengan sendiri. Maka itu semua tidak boleh diterima pada akal. Jadi tuan-tuan, kalau orang kata ini budak-budak TikTok zaman sekarang ni, dengan IG-nya, dengan Facebook, dengan segala-galanya ni,
macam-macam persoalan, dan mereka menimbulkan persoalan-persoalan ini bukan mereka nak jawapan sangat pun, sajalah nak menimbulkan persoalan-persoalan seperti ini. Dia masuklah kepala itu, duk main-main dalam jiwa apa semua, akhirnya tak percaya bahawa Allah ini ada. Nah, baik. Dia kata kalau hukum akalnya, setiap benda, meja ini mesti ada pembuat, TV ini mesti ada pembuat, masjid ini mesti ada pembuat, Bukit Bukau ada pembuatnya, langit bumi semua sekali mesti ada pembuat. Itu hukum akalnya. Baik, kita setuju. Maka dengan sebab itu, kalaulah semua ini dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah siapa yang buat? Situ dia pergi, tuan-tuan. Jadi budak-budak muda tak semesti budak muda lah, budak tua pun serupa juga. Mana? Duk mikir dalam keadaan Islam, tuan-tuan. Ini keadaan agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang wiswasah, gangguan-gangguan daripada syaitan dalam jiwa kita, datang mengganggu, mula-mula begini, akhirnya sebut satu persatu. Kalau alam ni semua sekali dibuat, Allah siapa buat? Kalau sampai di situ pergi persoalannya, tuan-tuan, maka berhenti. Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kata kepada dia, amantu billahi wa rasulih. Cuba tuan-tuan, amantu billahi wa rasulih. Cukup sampai di situ, tuan-tuan. Amantu billahi wa rasulih. Berhenti situ, fikir benda lain, buat kerja lain, pergi makan kah, makan aiskrim, pergi mandi kah, pergi tidur, tak kira lah. Jangan fikir lagi dah. Itu wiswasah daripada syaitan, waswas daripada syaitan yang sengaja datang dalam jiwa manusia. Baik, walaupun itu waswas, wiswas dipanggil, tapi tuan-tuan, persoalan macam ni Ustaz nak jawab dulu. Semoga-moga dengan jawapan ini kita dapat satu keyakinan secara nakli, hukum dalam Al-Quran dan hadis ajar begitu dah, itu berimanlah. Yang kedua ialah kita menerima hukum akal pun ia juga. Hukum akalnya ia juga. Ada seorang cikgu, tuan-tuan. Ni Ustaz pegang hujah akal ni, tuan-tuan boleh pegang hujah akal ni. Dia kata, kalaulah orang bertanya, alam ini mesti ada pembuatnya, pencipta dia, kita kata Allah. Lalu kalau hukum akal mengatakan setiap benda yang ada ini mesti ada pencipta, siapa pula cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan, dia kata begini, di dalam permainan, ini contoh mudah lah, permainan. Tuan-tuan biasa main kan, kalau anak-anak kita dia atur satu blok-blok domino tu. Kalau zaman-zaman ustaz dulu panggil sahibah, yang kecil-kecil 4 segi tu kan, 4 segi kita atur satu-satu tu. Bila dah banyak gitu, kita pun tekan yang pertama tu, tolak yang pertama, yang kedua tu jatuh, 3 jatuh, keempat jatuh kan. Dia jatuh, itu panggil domino lah. Jatuh semua sekali. Baik. Yang nombor 3, blok yang nombor 3 itu jatuh kerana nombor 2. Yang nombor 2 jatuh kerana nombor 1. Siapa pula yang menjatuhkan nombor 1? Ada? Baik, tuan-tuan, nombor 2 jatuh kerana nombor 1, nombor 3 jatuh kerana nombor 2. Kita tak perlu tanya dah siapa pula yang menjatuhkan nombor 1. Macam mana nombor 1 tu boleh jatuh tu, tak perlu tanya. Kenapa tak perlu tanya? Sebabnya tuan-tuan, yang itulah yang memulakan, yang nombor 1 tadi memulakan menjatuh, dan seterusnya 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalaulah tuan-tuan, dia ada satu teori, dia panggil teori tasalsul. Contohnya, tasalsul ini berturut-turut, teori yang berturut-turut. Teori berturut-turut ni tuan-tuan, kalau si C yang buat siapa dia? B. Si B siapa dia buat dia? A. A siapa dia buat dia? Ada lagi atas tu.
Atas apa dia buat? Itu tak habis-habis sampai bila lah tuan-tuan. Itu panggil tasalsul. Berturut-turut tu tak berhenti-henti. Maka yang ini tuan-tuan tidak akan memberi apa-apa je jawapan. Kalau tuan-tuan, saya bagi contoh mudah yang lain. Kita pergi kedai makan. Bila orang angkat makanan kepada kita, ya waiter tu dah yang angkat makanan letak depan kita, kita kata, oh makanan ni siapa masak? Maka pelayan tadi pun cakap lah, tukang masak lah yang masak. Kat belakang tu kan tukang masak makanan ni. Oh gitu. Kita pun tanya pula, tukang masak tu siapa yang masak dia? Perhati soalan ni tuan-tuan. Makanan ni siapa masak? Yang masak tukang masak. Tukang masak tu siapa masak dia? Soalan tu saya tanya. Adakah perlu tanya soalan itu? Tak perlu tanya. Kenapa? Yang memulakan masakan itu adalah tukang masak. Tak perlu ditanya siapa yang masak tukang masak. Tak kena pun Ustaz, tak valid. Sama cerita Domino tadi. Yang pertama itu tidak boleh soal. Kenapa? Kerana dialah yang memulakan. Sebagaimanalah Allah Subhanahu wa taala memulakan alam ini, Fatirus samawati wal ard, dia yang pemula, pencipta. Maka tuan-tuan, dia tidak perlu ditanya lagi tentang siapa yang jadikan dia. Kalau tanya lagi tuan-tuan, dia akan jadi teori tasalsul tadi, tak berhenti-henti sampai bila-bila. Malahan tanya soalan itu tidak valid, tidak sah. Sebagaimana tanya siapa masak tukang masak. Makanan yang masak ialah tukang masak. Siapa pula yang masak tukang masak itu tak valid untuk ditanya. Kalau tanya juga, orang kata, awak ni sihat ke tidak? Sihat ke tidak? Kenapa? Duk tanya benda soalan tak masuk pada akal. Kalau begitu dia tidak akan berhenti sampai bila-bila. Itu panggil teori tasalsul. Dan ini tidak dapat diterima pada akal. Jadi maknanya mesti ada satu kuasa yang memulakan. Inilah dia Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan berhenti kepada dia dan tidak ada lagi selepas ini. Innalladzi ahyaha la muhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Dialah yang berkuasa terhadap setiap sesuatu. Innalladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina. Siapa yang tidak mempercayai, membohongi tentang ayat-ayat kami ini, kami tidak tersembunyi perkara tersebut daripada pandangan kami. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah. Adakah orang dicampak dalam neraka lebih baik daripada orang yang masuk dalam syurga, yakni datang pada hari kiamat dalam keadaan aman sejahtera. Tuan-tuan muslimat rahmat Allah sekalian, di kalangan mufassirin menyebutkan ayat ini ada dua keadaan. Satu ialah keadaan umum. Keadaan umum. Maksudnya Allah membuat bandingan orang yang masuk neraka dengan orang yang masuk dalam syurga. Tentulah orang yang masuk dalam syurga itu lebih baik, yakni datang ke hari kiamat dalam keadaan sejahtera di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum, siapa sahaja termasuk. Yang kedua ialah ada di kalangan mufassirin memberi sebab nuzul tentang ayat ini, iaitu kisah yang berlaku di antara Abu Jahal dengan Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini tuan-tuan seorang sahabat yang disiksa teruk di Madinah, di Mekah, dan akhirnya dihijrah ke Madinah. Dan yang kuat antara lain menyiksa itu ialah Abu Jahal. Dan Abu Jahal inilah ketua musyrikin Mekah, antara orang besar-besar di Mekah, dan dia selalu mendabik dada bahawa dia adalah orang yang hebat, yang akan selamat daripada azab Allah, yang disebut oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu aku tak kena dan seumpamanya.
Maka tuan-tuan, ini jawapan kepada dia. Adakah orang yang masuk neraka, yakni Abu Jahal itu masuk neraka, lebih baik daripada orang yang masuk dalam syurga, yakni Ammar bin Yasir? Walaupun kisah-kisah ini tuan-tuan sedia maklumlah bahawa akhirnya Abu Jahal ini telah terbunuh di medan perang Badar. Dia mati di medan perang Badar, dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, tetapi asalnya dua orang budak nombor 14 dan 15 tahun yang datang mencatas kaki kuda Abu Jahal. Yang seorang lagi pula pergi tikam kakinya walaupun budak, tetapi akhirnya bila dia jatuh tuan-tuan, yang datang menyudahkan itu ialah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. I'malu ma syi'tum, buatlah apa sahaja yang kamu nak. I'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat apa sahaja yang kita buat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, ayat-ayat Al-Quran ini perlu dibaca dengan panduan yang betul. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut i'malu ma syi'tum, buatlah apa sahaja, ini bermaksud bahawa ayat-ayat seperti ini menunjukkan hurriyatul insan. Allah beri kebebasan kepada manusia. Nak buat baik boleh, nak buat jahat pun boleh. Itu kebebasan. Dan kebebasan ini tidak ada kepada makhluk lain, tidak ada kepada para malaikat, tidak ada kepada syaitan. Dulu syaitan diberi, tetapi bila keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada lagi dah. Iaitu keputusannya dia aba wastakbara. Dia bongkak, aba wastakbara, dan dia enggan dan dia bongkak terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, khususnya sujud kepada Adam, maka habis dah cerita dia. Tetapi manusia, Allah Subhanahu wa taala beri pilihan. I'malu ma syi'tum, buatlah apa kamu kehendaki, innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala melihat, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menghakimi setiap apa yang manusia perbuat. Tuan-tuan muslimin muslimat rahmati Allah sekalian, dalam ayat-ayat yang banyak Allah Subhanahu wa taala sebut berkali-kali dalam Al-Quran, wa hadainahu najdain, kami beri dua jalan kepada manusia, jalan baik, jalan buruk. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, kami tunjukkan kepada manusia ini dua jalan, imma syakira, menjadi orang bersyukur kepada Allah, wa imma kafura, atau kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur, siapa-siapa yang nak beriman boleh sila beriman, wa man syaa'a falyakfur, siapa-siapa yang nak kufur kepada Allah silakan, boleh juga. Tetapi ada kesan yang sangat besar selepas itu, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha, dan seterusnya, bahawa kesannya iaitu siapa-siapa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah balasannya neraka. Jadi tuan-tuan, dalam perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh pilih, kita sembahyang maghrib, isyak. Baik. Setiap manusia Allah beri pilihan. Sembahyang maghrib tadi tuan-tuan, sama ada dia nak sembahyang boleh, dia tak sembahyang pun boleh. Dari sudut pilihan, boleh atau tidak? Ya boleh. Pilih tak sembahyang pun boleh, pilih sembahyang pun boleh. Hukum tu nanti dulu. Kita cerita ini ialah bahawa manusia itu berhak memilih. Tetapi tuan-tuan, dia memilih untuk salat, dia memilih untuk sembahyang, maka sembahyang itu akan akhirnya membawa dia kepada syurga. Dia pilih tidak sembahyang, maka tuan-tuan akhirnya tidak sembahyang tadi menyebabkan dia membuka pintu-pintu neraka. Jadi tuan-tuan, dengan sebab itu tidak ada dia boleh kata kepada Allah, kenapa tak sembahyang? Kerana Allah tak panggil aku sembahyang. Tak boleh, tak boleh. Dia tak boleh kata gitu. Kenapa kamu tidak buat baik? Kerana Allah tak takdir lagi aku buat baik. Tak.
Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah seru dalam Quran melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha ila akhir ayat itu. Siapa buat baik balas baik, buat jahat balas jahat, itu ada dah. Makna seruan itu sudah ada lama. Tinggal lagi manusia ini kena memilih. Pilih benda baik, jadi baik. Pilih benda jahat, maka jadi jahat. Dengan sebab itu tuan-tuan, dia tidak ada hak nak kata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kenapalah Allah Subhanahu Wa Taala tak buat aku jadi orang baik. Tak ada. Allah telah beri pilihan. Hurriyatul insan, ini kebebasan kepada manusia. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala tak beri pilihan, tak beri pilihan. Contoh, ini contoh tidak ada pilihan. Bila tidak ada pilihan tuan-tuan, tidak ada dosa pahala. Contoh, orang sakit, sakit COVID ke sakit apa tuan-tuan, koma, duk katil hospital, koma, dia tak sadar, dia tak semayang tuan-tuan, berdosa atau tidak? Berdosa atau tidak? Tak berdosa. Kenapa? Tak ada pilihan. Nak pilih macam mana? Duduk katil hospital, tak sadar lagi, koma lagi. Jadi tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan ni tidak berdosa. Ada. Kalau contoh yang lain yang lebih keras sikit tuan-tuan, contoh ialah orang masuk rumah kita, na'udzubillah, masuk rumah kita berompak, tak pisau tekak. Kamu pergi ambil sekian-sekian emas kat rumah orang ini pergi rompak, kalau tidak aku bunuh anak kamu. Itu contoh mulai lah. Maka tuan-tuan, pada masa itu kalau dia ikut kawan ni kerana dia dipaksa tadi, maka hukumnya tidak berdosa. Kenapa? Kerana tidak ada pilihan. Yang masalahnya dia sihat, duduk kat rumah tu okey-okey aja. Kemudian bunyi azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bunyi azan bukan main tuan-tuan. Tiba-tiba Allah tak panggil aku. Allah tak beri kekuatan kepada aku. Dah, itu semua adalah pembohongan semata-mata. Nak maksudkan apa dia tuan-tuan? Iaitu selagi mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada kita kekuatan memilih tadi, maka kita kena pilih. Pilih kebaikan ataupun pilih keburukan. Tapi kebaikan tadi membawa kepada syurga dan keburukan tadi membawa ke neraka. Tuan-tuan, kalaulah orang, Ustaz suka bagi contoh yang ini, kalaulah orang yang pada jenis yang kenapa tak semayang, kerana Allah tak takdirkan lagi semayang. Kenapa tak puasa? Kerana Allah tak takdir lagi puasa. Orang macam ni tuan-tuan, cantik masjid kita ni ada macam ni. Tuan-tuan panggil dia, ni nak berubat orang macam ni tuan-tuan, panggil dia duduk dalam masjid, kurung, kunci semua sekali. Daripada pagi tak lama kata duduk kejap je. Saya nak beritahu kamu satu perkara. Duduk sekejap tapi ada upah ya. Ada. Kunci semua tuan-tuan. Daripada pagi lepas subuh sampai kita kata pukul 10, pukul 11 tengah hari. Dia pun dah mula, perut pun dah rasa perut kerak, dah lain macam, nak lapar tuan-tuan. Maka orang macam ni tuan-tuan, bila masuk pukul 10, 11 tu kita pun tanya dia, nak makan apa? Ada nasi Arab nak? Dia kata, oh sedap nasi Arab, boleh. Maka tuan-tuan pergi beli nasi Arab. Kat mana nasi Arab ada? Kat Setiap Alam sebenarnya. Pergi beli nasi Arab tu, letak dalam dia punya dulang dia tu kan, apa semua tak. Bila buka tu biar keluar bau yang sangat sedap. Tapi tuan-tuan, jangan bagi keluar daripada masjid ini, biar dia bau je. Biar dia bau sahaja. Lalu kita pun makan. Dia pun tanya, mana saya punya? Saya nak nasi Arab ni. Kita pun jawablah bahawa kamu tidak akan makan kalau Allah tidak takdirkan kamu makan. Kamu sabar kat situ, tunggu kat situ. Kalau Allah takdirkan masuk mulut kamu, boleh makan nasi Arab. Kalaulah Allah tak takdirkan kamu makan, tak masuk dalam mulut kamu itu. Gitu tuan-tuan jawab pada dia. Dia pun marah lah. Tak boleh lah gitu. Tahu pun tak boleh begitu.
Rupanya dia faham tuan-tuan bahawa dalam masalah hurriyatul insan, Allah beri kebebasan kepada manusia ini, dia kena ada usaha dan ikhtiar. Ada usaha dan ikhtiar. Hatta nak makan nasi arak tadi pun kena pergi ngadap duduk depan talam tadi, kemudian kena ambil suap dalam mulut baru jadi kerja. Dia tak mari sendiri. Tak tiba-tiba masuk dalam mulut, tak ada begitu. Samalah juga dengan masalah hidayat. Bila azan diazankan, mana Allah Subhanahu wa taala secara bahasa yang mudahnya, Allah memanggil kita untuk salat, maka kita kena datang baru jadi. Kalau tidak nak harap dia tiba-tiba jadi sendiri, itu tak akan berlaku begitu tuan-tuan. Kena ada usaha dan ikhtiar. Jadi tuan-tuan datang ke sini, datang ke rumah Allah untuk salat, kuliah dan seumpama ini adalah usaha dan ikhtiar kita supaya Allah Subhanahu wa taala beri dan kekalkan hidayat dalam diri kita. Mudah-mudahan berlaku demikian, amin ya rabbal alamin, sehingga kita mati. Boleh tuan-tuan? Ini semoga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kebaikan kepada ustaz dan tuan-tuan semua. Ustaz berhenti di sinilah, insya-Allah kita menyambung lagi pada pertemuan akan datang untuk surah Fussilat dan seterusnya insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana bih. Ya Allah, kami simpankan kepadamu segala ilmu yang kamu ajar kepada kami. Farduthu ilaina waqta hajatina ilaih, dan kembalikanlah ilmu-Mu ini ketika kami perlu untuk menggunakan. Wala tunsina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.